5 is about encryption. Okay, it's about encryption. So kita dah went through our quiz 1, chapter 1 until 3, and then okay, I have a good news for you. Okay, for our proposal submission, okay, I will extend the due to first week after Hari Raya. Okay, selepas naik Hari Raya tu, Jumaat ni hantar. Clear? Clear, sir. Okay, so I extend the due date, okay, so that you can have a very ample time to make proposal for your project, okay, and then we done with our quiz 1, okay, and then we for last week we finish up our chapter 4. Now chapter 4 is about IDS, Intrusion Detection System. So now kita kuatkan lagi kita punya network security, kita punya computer security with encryption. Okay, are you ready for that? So today is about encryption. By the end of this course, please make sure you know what is encryption. Okay, the basic underlying technology relies on encryption. For example, what are the method used in developing the encryption? Kita ada modern methods, and then kita akan belajar a little bit on the history on early cryptography methods. Okay, early tu maksudnya previously lah on secara historinya. Okay, and then once kita dah tahu the availability of cryptography methodology, okay, then kita baru tahu what is the suitable cryptography ataupun encryption methods that can suit in our company. Okay, for example, kita nak develop a website, dekat bahagian website development tu ada part encryption, ada part login. User perlu register dan user perlu login. Okay, during the registration and login, kita perlu ada encryption at the back so that man-in-the-middle attack cannot intercept the data sent by our user to the server. Okay, nanti kita akan lihatlah the importance of encryption ni. Okay. Okay. Next. Okay, so what is encryption? Okay. Encryption is a process to transform a readable from a readable text to unreadable text. For example, when you log into a website, you need to put in your username and password, betul tak? Okay, so you masukkan username and password. Contoh, Ahmad, password dia Ahmad 123. Okay. Okay, Ahmad 123. So that is, we call it as plain text atau readable text. So bila kita masuk username and password, okay, ni PC awak, and then awak nak login to a server, UITM. So you akan masukkan username and password. Actually we already talk about this previously. So whatever username password yang you masukkan akan di encrypt. Okay, daripada Ahmad dia akan jadi NKOWX macam tu. Password Ahmad 123 dia akan jadi WPQR, which is unreadable, so that bila ada man in the middle attack, MITM attack, dia akan dapat encrypted version of username and password. So bila mana kita nak login atau kita develop a website, we must make sure that the website contain HTTPS in the login page. That's the importance of HTTPS. Okay, yang kita selalu kalau you pernah tengok
Okay, dekat website kita ada HTTPS. Ditulis, kalau HTTPS dia akan tunjukkan connection is secure. Kalau tak ada, dia akan tunjukkan connection is not secure. Okay, so contoh UITM kita ada secure. Okay, so dia macam tu. So during the encryption, the process involve scrambling the information. Okay, one critical part to the security puzzle. Okay, without it, all security measures are inadequate. Okay, scrambling maksudnya cara dia nak encrypt kita punya password tadi tu, NKOW tu, dia ada teknik-teknik dia. Kita antaranya scrambling, transpose the position dan sebagainya. Okay, scrambling dia apa bertukar-tukar macam tu Okay. When we talk about encryption, biasanya kita juga akan sebut cryptography, which is almost the same lah. But cryptography ni is an art, is an art, meaning that in order to make an encryption method, kita akan tengok apa kaedah kriptografinya. Kriptografi ni lah yang teknik-teknik yang diguna pakai untuk dia encrypt. Okay, kriptografi dulu baru encrypt lah maksudnya kan. Ada kriptografi teknik menggunakan mathematical formulation, ada yang menggunakan teknik ABC, ada menggunakan teknik CDF macam tu so dia ada teknik-tekniknya. So itu kriptografi, that's why we call it as art. So bila kita nak buat encryption, biasanya kita perlu tahu dan master very kuat dalam mathematics, sebab teknik kriptografi tu biasanya didesign ataupun dipropose oleh mathematician. So kawan-kawan kita yang ambil degree in mathematics, pure mathematics, applied mathematics, master in mathematics, biasanya apa yang mereka study biasanya kan ialah cryptography, okay, ataupun encryption. Okay, alright. Okay, ni kita dah cerita tadi. Okay, ini saya dah cerita tadi. Okay, the art of the information that is being hidden is called plain text, and the information that has been encrypted is called ciphertext. Okay, so itu dalam kriptografi. Okay, so kita pergi sikit apa itu kriptografi. Okay, original from the Greek word cryptos ataupun hidden, cryptos. That's why dia jadi cryptography. Okay, the objective is to hide information so that only the intended recipient can unhide it. It involves encryption and decryption. So maksudnya dalam kriptografi ataupun dalam encryption ni, okay, macam kita tadi, okay, dekat sini, dekat bahagian sini dia akan encrypt. Bila dia dah sampai dekat server UiTM ni tadi, nanti dia akan decrypt balik. Okay, nanti kita akan tengok dia menggunakan apa key yang digunakan untuk encrypt dan decrypt. So biasanya untuk encrypt nanti dia akan ada key dia lah, macam password. Okay, so hiding information we call it as encryption, unhiding the information we call it as decryption. A cipher is used to accomplish encryption and decryption. Okay, nanti you akan nampak perkataan ciphertext kan, ciphertext ini ciphertext. Ciphertext is the process to transform text, okay, in order to conceal its meaning ataupun sembunyikan, hiding the meaning. Okay, so tu dia kita masukkan dengan ciphertext. So dia ada dua lah, satu plain text, satu lagi ciphertext. So in cryptography basic, okay, these are the things lah yang you kena tahu. Okay, kalau you tengok kat sini macam biasalah kan, ini yang kita cerita tadi. Okay, bila kita nak send the message, contohnya many hands make a light work kan, plain text itu kita panggil message yang you hantar dekat WhatsApp, dekat email. So ini dia. Okay, so ini message yang you hantar. Okay, you nak hantar message ni, tapi bila dia melalui proses encryption, dia akan jadi ciphertext.
ciphertext. Itu yang kita panggil ciphertext. So ni plain text, ini plain text, ini ciphertext. Bila dia dah melalui proses encryption dan tag message awak tadi tu kita panggil sebagai ciphertext, which is apa? To hide the plain text, to conceal its meanings ataupun it means ataupun to change. Okay, encryption is the process to change from plain text, okay, ataupun readable text, to transform the plain text, to transform the readable text to a ciphertext. Okay, ciphertext pula ialah the process to hide the information, to conceal it means. So dia akan jadi apa kelas? Encrypted version. Okay, so bila mana dia dah sampai ke receiver, dia akan ada proses decryption pula, decryption, di mana daripada ciphertext dia akan decrypt balik, okay, supaya mobile device kita ataupun email kita ataupun WhatsApp kita boleh baca. Okay, so tu dia. Okay, ciphertext and plain text. The difference of ciphertext and plain text. Okay. Okay, so yang ni you boleh baca lah. Right. Okay, so dalam kriptografi, okay, akan ada dua jenis kriptografi ataupun encryption, which is symmetric and asymmetric. Okay, ni yang kita sebut kipas key tadi tu. Okay, what is symmetric? Symmetric key encryption use a single key for both encryption and decryption of ciphertext. Single key is a secret key because it must kept secret from anyone. Okay, teknik yang dipakai ialah block. Okay, dalam bentuk block. Okay, nanti block nanti kita akan tengok setiap word yang dia nak encrypt tu nanti dia akan pecah kepada block mengikut number of bit. Contoh, kalau you pernah tengok, okay, ada encryption menggunakan 64 bit. Okay, you akan nampak macam ni. Okay, 256 bit ni, nampak? Okay, nanti kita akan tengok pula dalam kenapa dia dalam bentuk bit, sebab dalam word, dalam sesuatu perkataan, satu karakter kan, one character is equal to berapa bit? 8 bit contohnya kan. So that's why nanti dia akan ambil block 256 bit and then dia akan substitution, dia akan transpose dan sebagainya. So tu maksudnya dengan block ataupun encryption teknik dia. Okay. Alright. Okay, next itu symmetric ataupun kita pakai single key. Okay, the symmetric ni dia pakai satu key ni dia gunakan, contoh key dia 125 12P03 contohnya kan, ataupun itu dalam bentuk password lah. Okay, ataupun 12, key dia 12. Untuk apa 12 ni? Untuk dia substitution and transpose tadi, kedudukan word tadi tu dia menggunakan 12 digit. Okay, so nanti kita tengok contoh dia. So satu digit ni 12 ni untuk encrypt, dan untuk decrypt dia akan menggunakan key 12 ni tadi untuk decrypt dia. Okay, berbeza dengan asymmetric, dia menggunakan dua key. One key is for encrypt and another key is for decrypt. The one key for encrypt kita panggil public key, the one key for decrypt kita panggil private key. Okay, boleh? So ini untuk encrypt, ini untuk decrypt. And then kita tengok pula dalam kriptografi ada asymmetric and symmetric. Symmetric guna single key and asymmetric menggunakan dua key. Okay, dua key tadi tak cerita. Okay, contoh tak, dual key tadi 12 tadi untuk encrypt. Okay, tetapi untuk private dia, untuk decrypt dia menggunakan key 24 untuk decrypt. So dia menggunakan key yang berbeza. Okay, compared to single key ni tadi dia menggunakan 12 for both encrypt and decrypt of the ciphertext. Okay. Okay.
Dalam silibus kita pula ada beberapa ada beberapa teknik yang kita akan lihat lah ataupun kita tak adalah lihat secara detail, kita akan tengok apa key yang menggunakan simetrik, apa key yang menggunakan asimetrik. So antara key yang menggunakan simetrik ataupun single key ialah DES, okay, idea and blowfish, okay. And then asymmetric pula kita ada public key encryption kita panggil, dan RSA, reverse Shamir agreement. Okay, so setiap DES idea ni ada namanya, tapi apa yang you kena tahu ialah antara soalan yang akan keluar ialah what is the example okay, describe the example of symmetric encryption. Okay, so apa example dia? Ya, antara example dia ialah blowfish. Dia macam tu. Okay, okay, so just now we have gone through the encryption, this definition, and what is bezanya kan encryption and cryptography kan. Okay, alright. So now kita tengok the history of encryption. Okay, in during the apa kita panggil the zaman perang the war zone bukan war zone, kita panggil World War II or World War I dulu. Okay, actually encryption ni telah diguna pakai. Okay, telah diguna pakai bukan saja dekat dalam World War I, World War II, but actually zaman dulu lagi, zaman kalau kita panggil, kalau you pernah tengok cerita The Gladiator, okay, zaman-zaman Rome, okay, zaman-zaman Rome dulu pun kan, di mana ada empire yang kuat. Okay, so zaman tu bila mana mereka nak menyampaikan message, contohnya Empire Rome nak hantar message kepada Empire Rome tu Roman kan, Rome nak ke Empire Turki for example along the way tu most probably dia punya messenger tu, okay, yang penyampai maklumat tu mereka biasa akan bawa dalam bentuk gulungan tu kan, yang you pernah tengok kan, yang kertas yang ada digulung tu kan. On the way tu most probably mereka akan dihijack oleh penjenayah ataupun ada pihak-pihak tertentu, dan bila dia hijack, dia nak baca mesej yang nak disampaikan daripada Rome kepada Turki macam tu mungkin mereka nak tag team ke, okay, mungkin dah ada sepakatan untuk buat serangan ke, so that's why diorang akan bypass ataupun man in the middle attack lah kan during the messenger punya journey tu. Okay, disebabkan itu Julius Caesar zaman dulu dia minta mereka punya ahli matematik untuk come up with a equation message. Macam mana untuk mereka nak sampaikan message tetapi dalam message tu akan di-encrypt. Okay, tidak boleh dibaca oleh normal people. Dia macam tu. So sejarah dia bermula di situ, dan maka terlahirlah kriptografi ataupun kita panggil sebagai Caesar cipher punya teknik, di mana key dia akan menggunakan satu key, okay, akan menggunakan satu key untuk encrypt dan decrypt. So kalau you tengok kat sini, okay, contoh key dia ialah yang kita dah belajar tadi kan, key dia ialah 3. Dia macam tu So kalau plain text dia hello, what is the cipher text? Dia macam tu. Okay, right. So apa yang dia akan buat? Dia akan teknik ialah rotate the letters of the alphabet to the right by 3. Okay, right. So contohnya ini ialah plain text, ini ialah cipher text. So cipher text ni dulu, bahagian cipher text ni turutan dia akan diubah dahulu. Contoh daripada daripada ABC ni key dia 3 kan. So kita akan keyword A, B, C. So D ni nanti dia akan pergi ke sini. Dia akan jadi D, E, F macam tu So dia akan jadi D, E, F.
Sampailah kat sini Z, dia akan back to A, B, C. Macam tu. Okay. So kalau hello ni, okay, kalau hello ni H, and then apakah huruf di bahagian ciphertext ni? Okay, clear tak? Alright. Oh, saya lupa nak download dia punya contoh. Okay, sekejap saya ada contohnya. Okay, so now kita tengok Caesar cipher ni. Okay, contoh 3, dia akan gerak shift kepada 3, dia akan jadi D, E, F. So kalau H, dia akan jadi K. Kalau E, dia akan jadi H. L, dia akan jadi O. L akan jadi O. O akan jadi R. Okay, dia ulang. Shift 1, shift 2, shift 3. D, E, F. Macam tu. Semua dapat? Kelas, you get me? Dapat, sir. Okay, nampak tak macam mana Caesar cipher punya scrambling dia? So, hello ni, dia punya ciphertext akan jadi K, H, O, O, R. So, kalau let's say dia bergerak 8 langkah ke 10 langkah ke kan, dia akan bergerak ke kiri. Shift to the left. Okay? Alright. So, ini dia example of the very basic methods, okay? Lepas tu, okay, itu tadi kita panggil mono substitution, okay? Ni kita panggil mono substitution. Substitute one letter in the alphabet for another, okay? Ada juga multi shift, multiple shift. Shift 1 and then dia dah shift 1, lepas tu apakah ciphertextnya? Okay, dia dah shift 1 and then dia shift 2, okay, and then dia shift lagi sekali. Okay, so tu kita panggil multi shift. Okay, other than that, kita ada juga binary operation. Okay, yang ni AND, OR, XOR. Okay, yang you dah pernah belajar binary operation ni kan, dekat dalam matematik pun kita dah belajar. Ini juga pernah dijadikan encryption, di mana dalam teks tu memang 00110111011100 dia macam tu. Okay, the whole text dalam bentuk binary. Okay. Okay, ni example or okay, yang ni macam biasalah kan, kalau and only if dua-duanya betul, dia akan follow. Contohnya 1 is 1, 0 is 0. 1 dan 0, dua-dua tak sama, dia akan ambil 0. 1 dan 1, 1. Okay, macam biasalah kan. Okay, kalau or pula, kalau salah satu, okay, kalau salah satu dia akan follow 1, kalau satu dia akan follow 1. 1 of course lah 1, 0 of course 0. 1 and O of course dia akan ambil 0 kat sini. Dia akan ambil 1 kat sini. Okay. XOR dia akan follow, dia akan terbalik. Okay, 1 sepatutnya 1 tadi kan. Okay, XOR ni dia negatif, dia terbalik kan. 1 patutnya 1 kan, so dia akan jadi 0. 1 0 ni sepatutnya dia akan jadi 0, tapi dia ambil 1. Ni 0, ni 1 patutnya 1, dia akan ambil macam tu dia akan ambil terbaliknya.
Okay, okay, nanti you boleh tengok yang ni. Okay, convert plain text to ASCII. Okay, then convert ASCII to binary. So ini contoh macam mana nak convert plain text kepada binary. Okay, kan setiap number kosong ni dia ada nilai binary dia. Kan, so daripada sini convertkan kepada ASCII dulu. So barulah convertkan ASCII kepada binary. Okay, so maka dapatlah kita adopt dalam bentuk binary ni. Right. Okay, so don't worry too much. Yang part-part ni semua actually tak masuk dalam you punya assessment. It just you need to know how the equation works lah. Okay. Okay. Ni contoh XOR of the ASCII. Contoh you ada ASCII and then menggunakan teknik XOR kan. So dia akan terbalikkan lah, satu-satu jadi kosong, satu jadi kosong kan. Kosong satu jadi macam tu . Okay. Okay, ni semua cryptography terms ni semua it's just a term yang kita dah actually I dah cerita tadi. Plain text. What is plain text? Plain text is a readable text ataupun unencrypted text. Ciphertext is encrypted text kan. Key, what is key? The bits that are combined with the plain text to encrypt it. In some cases, this is a random number. Ni key ni tadi yang 3 kan, yang nombor 3 tadi tu dekat dalam Caesar cipher punya contoh tadi kan 3 shift to the left kan, shift to the right. Okay, yang ada cases the result of some mathematical operation. Okay, just now is early methods. Now kita akan lihat modern methods. Modern methods, okay, yang kita dah discuss tadi, kita ada symmetric and asymmetric. Caesar cipher is an example of symmetric. But in modern methods, kita dah ada asymmetric yang lebih secure. Symmetric, okay, kalau kita nak sampaikan message tadi, in order, since dia guna satu key saja, in order orang tu nak baca, dia kena tahu juga key kan. Dia kena tahu juga key tadi. So, messenger tadi tu, bila dia nak sampaikan watika tu, dia kena bagi tahu juga teknik. Dia kena ada teknik macam mana nak bagi tahu key dia apa. Dia macam tu, kan? Right? Tapi kalau kita tengok asymmetric nanti, okay, semua orang akan ada nak encrypt dia, semua akan ada key dia, which is 3. Bila nak decrypt dia, akan ada, okay, penerima recipient tu, dia akan ada dia orang punya decryption key dia tersendiri. Okay. Okay, kalau nak encrypt, saya nak encrypt dia menggunakan key nombor 3, awak nak encrypt dia gunakan key nombor 3, tapi kalau penerima tu dia nak decrypt, masing-masing akan ada key masing-masing yang telah ditagkan dengan encryption key tadi. Okay. Right. Kalau kita tengok modern method, kita ada single key ataupun symmetric encryption. Same. Okay, ini contohnya Blowfish. Kita ada Blowfish, kita ada IDEA, kita ada DES. Okay, Blowfish symmetric block cipher works on block of letters, use variable length key of 32 to 448 bit key. Okay, kita take
Saya ada soalan. Hello, sir. Terkeluar rasanya Adi, nampak terkeluar. Yes, sir. Nyo. Yeah. Nak tidur ni, Nat? Tak ada. Tidur. Syamil. Okay, class. Is there any questions so far? Tak ada sir. Tak ada Saya tengok kat chatbot pun tak ada. I hope you boleh follow lah Okay, so modern methods kita ada blowfish. Okay, blowfish ni macam saya cakap tadi, dia menggunakan blok-blok of letters Contohnya apa tadi? B L O C K. So, block dia macam ni. Okay, block of letters. Okay. So, nanti setiap dia akan guna variable length key, 32-bit key. Okay, contoh. Saya tak present. Saya tak present. Oh, okay, sorry. Okay, saya boleh ingatkan. Yang lain senyap je kan. Okay, so block, bila dia kata block, okay, block of letters, variable length. Block maksudnya macam ni lah. Contoh block kan. You ada satu message lah, block, B-L-O-C-K. So apa yang masuk block of letters, setiap word ni nanti dia akan blockkan dia. So length dia tu, okay, contohnya length daripada sini ialah 32 bit. Kan? Satu letters berapa bit? One letters I think 8 bits kan, kalau saya ada belajar computer organization lah, kan? 8 bits kan? Satu letters, okay, sekejap. 8 bit ke 32 bit Cuba Google sekejap. How many bits? Alah, bingung pula. One letter is satu karakter 8 bits. Okay, betul lah, satu karakter 8 bits. So 32 bits lah 4 karakter lah, betul tak? Kan? 32, 4 kali 8, 32. Okay, so 8 bit. Okay, ni dia 8 bit, 32 bit. Sorry, 4
4 karakter 32 bit. Macam tu. So kalau ada lain-lain karakter, dia akan pecahkan lagi another 4 bit. So ni 32 bit, ini 32 bit. Clear kelas? Clear tak? Clear, sir. Okay, so nanti you akan tengok transpose and substitute. Transpose, substitute. Nanti dia dah pecahkan kepada blok-blok 32 bits ni. Okay, dari sini barulah nanti dia akan berputar-putar, dia akan transpose scramble around. So daripada BLOC mungkin dia akan jadi COLB. That one is the encrypted one. Macam tu, okay. COLB, KPT, dia macam tu, okay. Right. So maka jadilah dia encrypted version. Okay, so tu yang dimasukkan dengan block cipher. Okay, block cipher atau block letters with the length of 32 bit. And then nanti you akan nampak dia akan swapping, transpose and scramble. Itu yang dimasukkan dengan swapping, transpose and scramble. Ada yang okay, let's say teks awak panjang. So teks awak panjang, dia ada 1 blok, 2 blok, 3 blok. Ni 32 bit, 32 bit, 32 bit. Ada di antara dalam ni dia transpose and swap. Dia dah transpose and swap, dia ubah pula kedudukan ni pula. Okay, so jadilah dia perkataan yang berkecamuk. Okay, so in order for the hackers untuk decrypt, dia kena tahu teknik macam mana algoritma kita panggil ni. Algoritma ni berfungsi. Okay, alright. First, biasanya dalam mesej kita yang panjang tu, okay, mesej kita yang panjang tu, mesej kan, mesej characters tu nanti akan dipecahkan kepada 16 bit, 16 bit, 16 bit. Di dalam ni nanti dia akan kita panggil swapping and transpose. Scramble and transpose. Scramble and transpose. Once semua dalam ni dah berkecamuk, betul tak? Dah berkecamuk, then dia akan tukar kedudukan ni pula. Okay. So tu dia teknik yang diguna pakai. Okay. Kalau nak ikutkan untuk Blowfish, dia pakai 32 bit until 448 bits. And then kita ada pula DES, Data Encryption Standard. Dia menggunakan 64 bit block. Kalau Blowfish 32 bit, DES menggunakan 64 bit. Daripada 64 bit ni, dia pecah lagi kepada 16 step. Okay, using 56 bit key. Okay. Dia dah pecah kepada 64 bit, ni bukan 32 lah, dia 64 bit. And then dia tukar kepada 64 bit, and then dia akan scramble. Okay, scramble dalam ni kataan tu, dia akan swapping. Swapping. Okay, maka berkecamuklah ia. Okay, so itu DES. Okay, perbezaan dia, algorithm teknik ni, kalau you nak read further, you boleh Google lah, kan? You boleh study further swapping. Macam mana swapping algo? Algo ni you familiar lah kan? Kalau kita kat sini yang you dah belajar dalam programming if else lah, kan? Berapa kedudukan dia nak ubah kan? So tu kita panggil algorithm. Okay, algorithm. Tapi apa yang beza dia dekat sini daripada satu encryption kepada satu encryption, ialah dia punya bit key ni. Okay, saya nak tanya. Nak pecahkan blok tu, 32 bit bagus ke 64 bit bagus? Mana yang lebih secure? Kelas?
Anyone? 16 tadi. Ya? Kalau dia pecahkan 32 bit, 4 karakter saja. Kalau dia pecahkan 64 bit, jadi 8 characters. So bila 8 characters tu, bila kita buat swapping atau scramble dalam tu, lagi besar bit dia, lagi banyak perkataan dalam blok tu yang nak di swapping, lagi susah untuk decryptor ataupun hackers nak decrypt dia. Okay, faham? So maksudnya kat sini, kalau ada teknik yang menggunakan 448 bits is better than ada teknik yang menggunakan 64 bit atau 32 bits. Lagi panjang block of characters yang dia pecahkan, lagi susah lah attacker nak decrypt perkataan dalam tu. Betul tak? Okay. So Betul. that's why you pernah tak jumpa sistem you daftar kat sistem tu, kalau you letaklah password Ahmad 123, sistem tu tak terima. Dia kata a password must be at least 12 characters and combination of symbol and at least one capital letter and at least one number. Betul tak? Kenapa? Satu dia nak length dia panjang, satu lagi kalau symbol lagi susah nak decrypt. Simbol paling susah nak decrypt Simbol contohnya exclamation mark, underscore tu simbol. Kedua susah nak decrypt ialah number. Ketiga barulah characters. Keempat ialah repeating characters and repeating numbers. Okay? Kalau password awak AAA lagi senang nak decrypt. Clear? So remember bila you nampak sistem yang memerlukan password yang panjang, inilah sebabnya. Dia nak variable length dia tinggi so that bila dia algorithm dia encrypt, dia akan jadi susah untuk attacker untuk decrypt dia. Clear class? So for you as a developer, lepas ni buat sistem ke buat website ke kan, bila registration tu minta customer atau minta user untuk create at least 8 characters with macam tu with minimum with at least one uppercase and at least one lowercase, at least one number and at least one symbol macam tu. Okay, sebab kita dah nampak proses dia encrypt dan transpose tu memainkan peranan. Okay, another symmetric key ialah AES ataupun kita panggil Advanced Encryption Standard. Okay. Alright. Yang menggantikan DES DES ni dia keluar dulu, lepas tu barulah AES. Okay. It is a block cipher that works on 1 to 8 bit block. So Blowfish minimum 32, DES 64. Maksudnya daripada perubahan zaman tu 32 tak secure, lepas tu nak securekan lagi 64 bit, nak securekan lagi 1 to 8 bit. Betul tak kelas? Kan? 1 to 8 bit. Okay. Lepas tu keluarlah 192 bit. And lastly dia keluar 256 bit. So maksudnya 256 bahagi 8 berapa? Berapa karakter tu? Okay, contoh 8 karakter. Contoh 16 karakter dia pecahkan kepada blok-blok of 16. Okay. Daripada situ dia scramble, dia transpose and then dia akan swap kedudukan. So maka berkecamuklah message tersebut. Okay, clear? Okay. Okay, so AES macam tu, DES dah, Blowfish dah, and then kita ada public key encryption, opposite of single key encryption. Bila public ataupun kita panggil PKE. So dia ni menggunakan dua lah. PKE menggunakan dua. Satu is one key for public key, one key for private key. Private key is for encrypt. Private key is for decrypt. Public key is for encrypt. Okay. One holder of private key can decrypt a message. Only holder. Ini saya cakap tadi kan. Okay. Public key semua orang boleh ada.
all can have. But untuk private key, only the holder saja boleh ada. Clear? Okay. Another example of public key encryption, okay, kita ada PGP, okay, pretty good privacy. Okay, depends on large prime number factory and number theory. Public key encryption is most okay, contoh kalau you PGP ni dia digunakan dekat software messenger. Contohnya dululah kita ada Yahoo Messenger, betul tak? Kita ada Gtalk, okay. Bila you come up dengan tools ataupun software messenger ni nak encryptkan sebab dia software, dia bukan dekat handphone. Berbeza kan? Handphone dia apps. Tapi you nak buat software macam Skype dulu lah, kan? Skype you buat software, orang boleh install. And then bila orang boleh install, orang boleh chat. So doing the chatting tu you nak encrypt dia. So dulu pakai apa? Pakai pretty good privacy, PGP. Betul tak? Kalau you nak buat website, dalam website you ada login. Okay, login you nak tak encryption. Okay lah kan? Kita boleh pakai SSL, Secure Socket Layer. Clear cut lah kat situ. Dalam SSL tu nanti kita boleh pilih lah kita nak pakai teknik apa. DES ke, RSA ke, Blowfish ke, dia macam tu. Okay. Tapi kalau you nak come up with a communicator ataupun messenger software yang orang boleh install. So dekat situ encryption apa you boleh pakai. Dia macam tu. Okay. Okay. So this is example of yang kita cerita tadi lah dekat dekat software base. So dulu kita orang pakai PGP. Okay. Pakai dekat mana ni? Nampak? Dekat email. Okay. File, okay. Microsoft Word kita boleh encrypt tak? Boleh encrypt. Okay, dia boleh encrypt. So teknik apa dia pakai? Okay, biasanya ya ada OpenGP, OpenPGP, okay. What? Macam tu Dia berbezalah dengan cara kita nak encrypt database kita, cara kita nak encrypt dengan Microsoft Word kita, cara nak encrypt dengan username password kita, dia macam tu. Okay, so this is example of PGP punya software. Tapi this one is very old guys. So kita dah tak pakai lah. I think kita dah tak pakai ni Okay. Okay. Second example of asymmetric iaitu menggunakan dua key iaitu RSA. Selain daripada PGP, kita ada RSA, Reverse Channel Agreement. Okay. Alright. Okay, these are the technique lah. You start by generating two large number prime P and Q of approximate Q size. Now you need to pick a number so that when multiple size you want that is okay. So these are the technique lah. Okay, don't worry. Dia tak masuk dalam exam. Cuma RSA ni, apa yang kita kena tahu dia ni under asymmetric and then these are the technique. Okay, and then these are the site yang you boleh baca lah. rsasecurity.com. Okay, other than that, itu saja ke? RSA, PGP, PKE. Okay, tiga symmetric tiga symmetric. Okay, and then legitimate universal fraudulent encryption. Okay, so once kita dah tahu kelas, okay kelas, cuba bacakan apa example of symmetric encryption. Kita ada apa? Anyone? Kan saya dah cakap, saya present seorang. Okay. Okay, so now kita dah belajar dua benda. Encryption atau cryptography ada symmetric and asymmetric. Symmetric is using one key to encrypt and decrypt. Asymmetric is using two keys. One is for encrypt and second one is for decrypt. The example of symmetric key is Blowfish, AES, DES. Okay. The example of asymmetric is PGP. Kita ada Reverse Channel Agreement
and then kita ada RSA, sekejap confuse sikit, RSA dengan PGP lah. Okay, dengan PKE, kita panggil PKE, Public Key Encryption. So tu saja. Okay. Now, you bayangkan you dah tahu ada dua site ni, and then bila you dah bekerja, you beli server. Satu server ni untuk nak jadikan web hosting server. Bila nak hostkan web tu, dekat dalam web tu kita kena ada encryption method SSL untuk kita encryptkan kita punya website, so that barulah website you ada benda ni, connection is secure. Kan, connection is secure macam tu UITM, okay, connection is secure. Okay, let's say I buka Maybank. Buka Maybank kan biasanya kan. Okay, connection is secure tak Maybank? Connection is secure. So in order to make it secure, we need to use secure socket layer lah for website. So with something like kita kena beli dengan company encryption, kita panggil CA, Certificate Authority punya company. Kita kena pergi kat company tu, and then kita kena beli certificate authority ataupun ni yang kita panggil certificate ni. Kenapa nak certificate? Kita nak certified that this website is belong to Maybank. Okay, belong to Maybank. Issued by siapa? Issued by DigiCert. Nampak tak ni? Okay, okay. Encryption method dia apa? SHA-384 macam tu. Okay, so ni dia. Okay, ini yang kita belajar tadi. Okay, alright. So bila you dah bekerja and then you nak buat website macam Maybank ni. So bila mana you nak beli, okay, you nak beli certificate yang untuk mengesahkan server ni belong to your company, dan any data yang user masukkan dekat website tu nanti akan di-encrypt. Okay. By that time, barulah you akan berdiscuss dengan you punya boss, dengan you punya senior, kita nak pakai encryption mana. Dia macam tu, okay. CA kita akan tanya, you nak pakai encryption level mana, berapa bits key. So time tu lah you akan tenganga-nganga kalau you tak datang kelas hari ini. Okay, sebab apa? You tak akan kenal lah RSA ni semua. Padahal kalau kita tengok kat sini, okay, dia dah tulis lah kat sini. SHA-1 ni latest one lah kalau kita tengok UNTM, okay, dia pakai RSA. See, nampak? Okay, issued by Security Tigo at Sec-Tigo menggunakan RSA, iaitu Reverse Shamil Agreement. Kat mana tadi? Dia dekat sini. Okay, RSA, which is the modern method, asymmetric, menggunakan dua key. So jaranglah orang pakai symmetric sekarang ni. Semua pakai symmetric. Google pula pakai apa guys? Google pakai GTS. Okay, GTS ni mungkin dia punya sendiri. Okay, alright. Google dia pakai ECDSA. Okay, ECDSA punya method. Okay, so ini kita tak cover lah. Okay, nanti you boleh you nak tahu lebih lanjut, you boleh study. So maksudnya bila kita dah bekerja nanti, kita nak pilih apa teknik nak pakai, kita akan benchmark adakah saya nak follow Maybank, ataupun nak follow UiTM, ataupun nak follow Google. So nanti okay, you cakap lah, okay, saya nak pakai EDCSA. So nanti bila you pergi dekat vendor tu tadi, okay, you boleh cakap lah kita nak pakai ECDSA seperti Google 256 bit. That is the latest one. Macam tu, okay. So that you have an idea lah, kan. Once you dah belajar security, you tahu encryption ada beberapa method. Now you have idea lah apa yang you nak pakai. How it works, kalau rajin boleh baca, kan. Ataupun biasa kita akan Google lah, Google kan, what is the best encryption method nowadays. Kan, RSA ke, DES ke, kan, SHA-1 ke, SHA-5 ke. Okay, so dia macam tu. Okay, clear class? Itu je tujuan kita belajar encryption. Dan kita nak avoid, kenapa you belajar encryption? Sebab kita nak
avoid daripada kena tipuan fraudulent in encryption, penipuan dalam encryption. Sebab bila mana you cakap kat vendor tadi, akan ada vendor A, vendor B, vendor C datang dekat UiTM. Okay, you ni pegawai teknik maklumat. You nak beli banyak lah encryption kan untuk server-server you. Nilai dia RM300,000, which is semua vendor ni akan rambang mata lah. So dia pun dah akan present, oh belilah kita punya encryption, kita punya SSL is very good. Nanti dia akan cakap number one, kita punya encryption is unbreakable. Macam tu kan, unbreakable. B pula pun cakap, oh kita punya encryption method kita pakai SHA-1 which is unbreakable. Itu semua menipu lah kan. Dia tak ada encryption yang unbreakable. Semuanya breakable tapi it take time. Take time. Okay, sebab methods encryption tu sendiri, kalau dia menggunakan teknik yang sukar, tools ni yang develop oleh hackers boleh decrypt dia, tapi dia mengambil masa yang lama. Sebab macam kita dah tunjuk tadi, kalau password tu guna lebih panjang, dia lagi lama masa dia ambil untuk decrypt. Kalau password tu siap ada simbol, oh lagilah lama nak decrypt. Dia macam tu. Tools yang biasa pakai untuk decrypt ni, biasa dia akan tunjukkan berapa lama it takes to decrypt the password. Kalau setakat 3 hari, hackers akan tunggu. Ada tools dia akan tulis 1 minggu, ada tools tulis 3 bulan. Dia macam tu. Boleh decrypt tapi dia akan take time. Okay. Duration tu juga akan bergantung pada processor hackers tu punya PC. Okay. That's why hackers yang professional dia akan disponsor. Dia akan bayar, dia akan ada, dia sendiri pakai server. Untuk hack dia sendiri PC dia tu level server. Sebab nak break the encryption. Okay. So tu dia. So maksudnya kat sini, there is no unbreakable encryption, there is no certified. Ni bukan. Tidak ada, okay. Encryption kami certified oleh SIRIM. Tak ada. Okay. Dan berhati-hati dengan inexperienced people in the form, for example, vendor yang baru ataupun vendor yang atau staff kita sendiri yang tak ada pengalaman dalam handling on configuring encryption atau SSL. So that nanti kita takut, kita dah beli sertifikat tu. Bila kita minta engineer kita, web developer kita untuk install that certificate in the server, kalau tersalah ataupun dia nampak macam install, okay, tapi bila kita masukkan data, tengok dia tak encrypt pun benda tu. Nampak ada secure, tapi sebenarnya bila you test, masukkan username and password, tekan submit, okay, dia tak encrypt macam tu. So tu dia, kita panggil there are warning sign of frauds. Okay, ada vendor yang dia kata boleh buat tu buat ni, tapi bila dia dah pasang kat server kita test, nak login, tengok encryption dia tu taklah berapa encrypt sangat. Dia macam tu. Clear kelas? Okay, next. Okay, next, digital signature. Okay. Kat mana gunanya encryption kita ni semua selain daripada yang kita dah tengok dekat sini kan. Okay. Apa lagi? Apa lagi website yang you pakai? CIMB Clicks. Okay, CIMB Clicks lah. Yes. Okay. Okay, so nampak I tunjuk you demo tau. Daripada slide kata RSA, DS semua kan. Kat mana you jumpa? Actually benda ni sudah kita panggil sudah stable. Dah jadi produk lah, dah jadi produk. Okay, kat sini ni connection is secure. So bila mana you masukkan username you awak, dia encrypt. Menggunakan teknik apa? Tengok dekat sini. Menggunakan teknik SHA-256 key. So you tahulah 256 tu apa? Keys dia. Block, dia dah pecah blok-blok and then dia scramble, transpose, swapping algorithm tu akan terlipat. Okay, so cuba tengok kat sini. Ni global sign.
Okay, you boleh google lah CA ni, kita panggil CA Global Sign. Global Sign Certificate. Pergi dekat sini, and then you belilah certificate. Okay. Biasa kalau CIMB tadi dia pakai Global Sign kan. Dia pergi kat sini. Okay, dia pergi kat Enterprise, and then dia cakap lah dia nak beli certificate. Sini nampak ni, certificate management easy. Okay. So nanti biasanya Global Sign akan keluarkan quotation lah. Ni nampak ni, SSL. Available for public internet need. Okay, export SSL. So SSL ni apa? Ni lah dia beli kat sini. So bila you pergi kat sini, you minta ada quotation, cakap untuk 200 PC ataupun 50 server. Nanti dia akan bagi harga. Bila you dah bayar, dia akan bagi you a piece of software lah, macam tu. Kat dalam software tu juga ada, kita panggil keys Ada tak kat sini? Keys. Ni contohnya. Keys yang boleh di-download. Macam tu Then keys ni nanti you akan install dekat dalam server you. Okay. So maksudnya keys ni uniquely dikeluarkan oleh Global Sign. Hanya you saja yang dapat keys ni. Bila you dah install ke dalam server CIMB Clicks you nanti, bila you lepas tu barulah yang si Global Sign ni akan validate, okay betul, ini website ni is owned by, issued to CIMB Clicks. Issued to CIMB Clicks. Kalau awak buka website lah azizi.com, boleh ke dapat macam ni, issued to Azizi ni oleh Global Sign, macam tu kan? Right? Padahal key tu dikeluarkan untuk CIMB Clicks saja. Clear class? Okay, so in practical dia macam tu lah. Okay, so other than lastly, I think last kot lastly, ada kita panggil sebagai digital certificate. Banyak lagi sebenarnya. Ni tambahan ni, saya update. Digital certificate. Okay, encryption juga digunakan untuk digital certificate Digital certificate ni bukannya digital signature yang biasa sekarang ni kan, zaman PKP kan, semua orang digital signature kan. Okay, sign je kan dekat dokumen. Dia bukan macam tu. Itu pun boleh juga. Okay, itu pun kita panggil digital signature. Tapi apa yang digital signature sekarang ni kita panggil digital certificate di mana biasanya digunakan dalam email lah. Dalam email kita ada tak contoh email di mana bila kita tengok email kita tu, okay, dekat bahagian tepi email kita tu akan ada simbol key ataupun simbol ribbon menunjukkan itu ialah kita. Okay, itu ialah kita. So whatever we send in the message contohnya saya send message mengatakan PKP akan dibatalkan. Saya message kepada kawan-kawan saya, PKP akan dibatalkan kerana saya saja nak buat lawak kan. Semua orang boleh balik raya kan menggunakan azizi@uitm.edu.my. So bila mana dah buat berita palsu macam tu ke seluruh email kan, orang pun screenshot semua kan. So saya pun dipanggil, ditangkap oleh polis dan saya di-charge lah under berita palsu kan macam tu. Saya pun cakap, saya tak buat, apa buktinya? Kan? Saya tak buat. Kan? So nanti polis akan menunjukkan, okay, email ni dikeluarkan oleh atas nama awak. Macam tu kan? Dan hanya email ni, passwordnya hanya ada oleh awak saja. Okay, email ni telah divalidate dia punya certified-nya. Maksudnya, UiTM dah beli certified key okay, untuk email maker kan, under domain email maker. Okay, azizi@uitm.edu is belong to Zul Azizi. Dia tidak mungkin ada orang lain boleh create email yang sama dengan saya. So itulah dia maksudkan dengan digital signature dan digital kegunaan lah, kegunaan digital sign ni. Okay, alright. So maksudnya kat sini, selain dia boleh buat encryption, kalau you tengok kat sini kan, data, lepas tu dia akan encrypt dia punya file, okay, receiver tu akan menggunakan hash value untuk decrypt dia, barulah dia akan decrypt, boleh baca. Dia juga menunjukkan, okay, surat ini
okay, is belong ataupun undeniable lah. Surat ni dikeluarkan oleh the signer ni tadi. Okay, so tu dia kegunaan digital signature. Okay, kita panggil non-repudiential ataupun tidak boleh dinafikan. Okay, alright. Okay, kalau digital signature, kalau you tengok kat sini, very easy one lah. Apa-apa teks yang kita dah, bila kita dah ada, okay, nanti you tengok you punya email kat tepi tu sometimes ada Okay, for your information, you all boleh you all juga boleh apa kita panggil apply for Gmail Google contoh you nak email at student.uitm.edu.my macam tu. Okay, alright. Okay, so during the encryption tadi dia akan menghasilkan hash. Okay, hash tu ialah is a type of cryptographic algorithm that has some specific characteristic. First and foremost, it is one way. That means you cannot unhash something. The second characteristic is that you get a fixed length output no matter what is given. Finally, it should have no collision. A collision is when two different input provide the same input. Okay. Bila you buat encryption, nanti dia akan apa yang kita nak encrypt tu tadi, dia akan menghasilkan hash, kita panggil hash. Okay, well actually dia macam yang ciphertext tadi lah. Okay, tapi dia one way macam dia unik lah, okay, dia macam tu. Okay, so tu pergi ke example, for example kat sini. Okay, these are another types of encryption methods yang ada selain daripada RES, DES. Kita ada MD5 is very kita panggil very old timer. Okay, MD5. Kalau you all buat PHP dekat kelas TY8, nanti you all akan pakai XAMPP dengan PHP MyAdmin kan. PHP MyAdmin tu kolom tu, kalau you buat kolom password, you boleh set password. Bila you set password kat situ kelas, dia akan, password you memang akan encrypt, tapi dia akan encrypt dalam bentuk MD5, which is the lowest one. So you need to make something bigger lah. Okay, by putting, kita panggil sort. Okay, biasanya all of this encryption, kita kena tambah sort. I'm not sure whether I already explained to you or not. Okay, and then kita ada SHA-1. Okay, SHA-1 ni lah yang contoh kat sini dia pakai apa ni? SHA-384, the latest one, tahun 2020. SHA paling yang sebelum ni 256. So Maybank to you dia pakai 2020 punya, which is okay lah, kuat. Cuba berbanding dengan so now kita dah dapat kan antara CIMB Click dengan Maybank. Maybank pakai key 384, CIMB dia pakai 256. Siapa lagi power kelas? Siapa lagi power? Kan? Okay, so selain dari MD5 kita ada SHA-1, SHA-2 dan SHA-3. Okay, secure hash algorithm 1 is a cryptographic hash function which takes an input produce 160 bit. Okay, so now dah SHA-3 lah. Okay, well actually apa beza dia ialah bit number tu, bits number. Macam kita tengok antara beza Maybank dengan CIMB, kedua-duanya pakai SHA. SHA code. Apa yang bezanya ialah bit 384 dengan 256. Okay. Okay. So yang ni 384 seperti yang kita nampak kat sini. Yang ni CIMB Click seperti yang kita nampak dekat sini. So kedua-duanya pakai ini. Okay. So untuk test, okay, so kita boleh test. Ni hash. Ni yang saya cakap tadi. Hash tu ikut pengalaman saya, dia macam apa yang kita contoh password kita, string kita ataupun word kita security 123. So bila kita generate
hash code ataupun encryptednya, dia dalam bentuk apa? Dia akan dalam bentuk this one. Boleh? Okay, so macam mana nak test? Okay, let's say boleh tak kita check password kita power ke tak? Macam mana Saya ada password. Password saya biasa pakai Azizi123. Saya nak tahu adakah password saya ni pernah dihack. Macam tu. Okay. Okay, kita boleh Google SHA encryption online. Okay, ni SHA-1. Okay, which is kalau ikut kita kena pakai SHA-2 lah. Okay. Okay, let's say Azizi. Saya nak dia dalam bentuk MD5 ke SHA-384. Okay, so this are the okay, dia punya hash code. Okay, so and then kita Google balik. SHA decryptor. Kita gunakan tools yang lain. Tapi yang ni 384 Okay, kita masukkan hash kita ni tadi untuk kita lihat ada tak password. And length doesn't match. Okay. Alright. So kat sini nak menunjukkan password Azizi ni, okay. Okay, saya pakai MD5 lah, senang. Okay, nampak tak? Key dia lebih kecil kan? Okay, ni MD5 tau, Aziz. Kalau saya pakai Azizi dan saya register dekat awak punya website awak pakai PHP, pakai XAMPP, lepas tu pakai PHP MyAdmin. Bila awak encrypt password saya, Azizi, dia akan jadi macam ni, MD5. Kan? And then, saya nak test. Kalau hackers dapat saya hash code saya ni, diorang boleh decrypt tak? Okay, so kat sini kita boleh try decrypt. Macam tu. Tak best lah tools ni. Okay. Tadi MD5 kan? Okay. Sama. So, kita kena test lah. Okay. See? Dia adalah tools tu. Okay. Ini semua untuk kita testing. Okay. Password saya selamat ke tak? Kalau selama ni saya pakai password ni selamat ke tak? Macam tu. Okay. Pastekan dekat sini. Pilih MD5. Ikut. Lebih kurang lah lebih kurang. Kau dapat, kau tak dapat, tak dapat. Okay. Azizi, see? Alright. So, bermaksud kalau setakat you buat sistem collage ke apa kan nanti kan dalam you punya project kan, and then you menggunakan PHP MyAdmin, yes, ada password dekat situ. Bila ada password kat situ, user masuk, okay, bila dekat PHP MyAdmin tu nanti dia akan tersimpan dalam bentuk kod ni. Hackers pun hack. Bila hackers hack, dia nampak alamak dah encrypted. Okay, bila dah encrypted, dia ambil hash code tu, dia pergi kat site ni, dia masukkan hash code tadi, dan dia akan dapat password. Okay, so solutionnya, jangan pakai MD5, normal MD5 satu. Kalau nak pakai MD5 kena pakai salt, salt.
Sort ni ialah key tambahan. Contoh kalau Azizi, user Azizi, dia masukkan password dia Azizi saja. Kan? Azizi saja. Okay. Sort tu maksudnya keys, tambahan key yang diset oleh developer tadi. Azizi tambah 256000. Kalau Ahmad, dia letak password dia Ahmad saja. Nanti password jadi Ahmad 256000. Okay, Siti 256000 $sign. So, user masuk simple tapi kita tolong kuatkan lagi dia punya password. Other than that, kita kena filter, kita kena make sure user tu masuk password yang kuat. Bukan saja repeating A, Z repeating, E repeating macam ni. Memang senang nak decrypt dan nak decrypt dia lah. Okay, kita akan make sure user akan masuk 8 characters with symbol, ada capital, ada uppercase. Macam tu, okay. You all sendiri boleh cubalah, boleh cuba password you all, kuat ke tak. Kalau boleh decrypt maksudnya tak kuat lah. Okay, right. Macam tu. Okay, so I dah demo kan kat mana nak tengok hash code macam mana nak encrypt, decrypt password kita untuk demo. Okay. Okay, these are the example lah. Rainbow table kita panggil. Apa kelas? Rainbow table. Okay. Kalau AAA, ni dia hash dia. Okay. Okay, so ni yang saya terangkan tadi, okay. Sort, okay, cuba baca. Random bits added to the further secure encryption or hash, most often encountered with hashing to prevent rainbow table attack. Sebab rainbow table attacks tu maksudnya hash tu dah ada dalam database. Okay, Azizi tu tadi, okay, very simple to encrypt and decrypt and sudah ada dalam database tu orang. So nak kuatkan lagi Azizi, kita kena tambah Azizi pas 001. So that nanti bila dia decrypt, dia tak jumpa dalam rainbow table tadi. Clear? Okay, and then kita juga ada steganography yang menggunakan encryption. Steganography ni pun saya dah cerita banyak kali. Is a method to conceal message at the back of the image. So tu kita panggil steganography. Kita nampak image ni macam biasa, tapi at the back tu kita ada encrypted message dalam tu. Okay, so adalah tools-tools dia. Okay, I think last one. Okay, lastly, bila you minat dalam bidang encryption ni, okay, dengan modern methodnya, dengan tekniknya, macam mana dia punya algo, macam mana dia punya mathematical formulation, itu kita panggil study tu kita panggil crypt analysis ataupun cryptanalysis. Crypt analysis, okay. Crypt analysis is the study of ciphertext, ciphers and crypto system yang saya sebut tadi, and all the algorithm involved, okay, and methods, berapa bits key nak set, so kita panggil cryptanalysis analysis, with the aim of understanding how they work and finding and improving technique for defeating or weakening them. Okay, so dekat universiti, mathematician, okay, memikirkan macam mana nak kuatkan lagi encryption. Okay, itu dekat universiti, dekat company security, tetapi dekat hackers punya side, mereka pun bijak juga. Mereka akan menghasilkan tools macam mana untuk decrypt password dengan lebih cepat. So itu juga kita panggil sebagai crypt analysis. Okay, both side are working lah sekarang ni. Okay, sekarang kita nampak 384 bits. So mungkin akan datang akan jadi SHA-512. Betul tak? 384 512 lah selepas tu kan. Okay, so kalau you all ada yang minat dalam bidang ni, boleh teruskan dalam course mathematics lah, macam tu. Okay, so
Ya, kita ada self-attacks, only attack, known plan attack, chosen plan attack, related key. So these are the things that they study in cryptanalysis. So cryptology terbagi kepada cryptography dan cryptanalysis. Okay, these are additional info saja yang saya masukkan. Okay, so in summary, we have learned about what is encryption, what is modern method, and early method, the difference between cryptography and encryption. Okay, and kita dah study symmetric and asymmetric. Symmetric, okay, symmetric. Siapa yang menggunakan symmetric? Blowfish, AES, DES. Siapa yang menggunakan asymmetric? All the public key encryption, public key encryption, PGP, and then RSA. Okay, and SHA-1 and SHA-5 ni semua. Okay, alright. Dan kita dah tunjuk demo macam mana hash ataupun encryption berlaku. Okay, macam mana nak kuatkan encryption dan seterusnya. Steganography dan cryptanalysis. Okay, class, how are you? Are you here? Ada sir, ada. Ada sir. Alright. Is there any question? Is there any question, class? Okay, so minta you pergi ke md5hashing.net and then cuba try it out your password. Gunalah dua ni. SHA-1 online. This one is good juga. Walaupun dia sendiri tak, dia sendiri tak secure. Tak letak HTTPS. Kan? Bila dia tak letak HTTPS, automatically browser semua browser akan tulis not secure kan. Okay. Kalau letak HTTPS, dia akan ada certificate issued to. Kalau macam ni kita dah tahu website ni nama dia hashing.net, tapi dia park dekat Cloudflare SSL. Dia menggunakan Cloudflare. Macam tu. Okay. Ni website. Cloudflare tu macam security, macam ada web application firewall lah kat depan. Okay. Yang jaga dia. Okay, Cloudflare. Kita dah buka kan Cloudflare kan. Okay. Any question, class? Faham ke semua? Clear? Okay. Betul lah, clear? Tak ada semua? Okay, kalau tak ada, nanti I post balik video ni and then minta you review balik. Okay. Right. Nanti cuba tengok balik you punya password. Okay, menggunakan dua site ni. First, encrypt password awak. Jadikan dia hash kat MD5. Dan pergi kat website ni, cuba decrypt dia. Kalau boleh decrypt, maksudnya password awak tu mudah untuk decrypt. Kalau gunakan password tu untuk IG ke Facebook ke, better you change. Kalau tak boleh decrypt, yes, that's good. Simple je. Boleh? Online tak tahu ni, teknik ni. So you tahu sekarang. Clear? Okay, kalau tak ada apa-apa, class dismiss. Thank you, class. See you next time. Yes sir.